Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak bukan masuk lah, saya dah masuk bab vektor. Cumanya saya terlepas pandang yang ni, soalan ni. Bukan soalan ni, jenis soalan macam ni. Kalau melibatkan gandaan dia tu mencabar. So, kalau soalan tu gandaan dia biasa-biasa, saya just boleh lukis dari lukisan. Kali ni ada student tanya dekat group. So, saya rasa nak buat pasal ni. Jadi, soalan tu dia punya nisbah tu jadi mencabar. Jadi selain lukis, kita boleh buat satu lagi cara. Saya suka guna cara selesaikan persamaan serentak. So kat sini saya akan tunjukkan dua jenis contoh, iaitu yang pertama melibatkan straightforward, iaitu dari origin, and then yang kedua yang tak straightforward, iaitu bukan dari origin. Jadi kedua-dua ni sama je step dia, cuma untuk yang bukan dari origin ni ada tambahan sikit. Jadi kita tengok step dia sama je, which is yang pertama, tulis semua vektor dalam bentuk I dan J. So nanti kita tengok, tulis semua vektor dalam bentuk I dengan J. Lepas tu tengok soalan tu nak apa. Kalau straightforward, kita buat straightforward, iaitu dari origin bentukkan persamaan serentak. Kalau dia tak straightforward, kita bukan dari origin, so kita bentukkan vektor yang dia nak dulu. Baru kita bentukkan persamaan dan kita selesaikanlah and buat kesimpulan. Jadi dekat sini kita tengok contoh soalan SPM 2012, question 15. Jadi untuk sekarang, setiap vektor yang ada untuk soalan ni, saya tulis kat sini iaitu yang pertama, saya zoomkan ni. Okey, kita tengok kita ada 3 vektor, iaitu OA, and then kita ada OB. Sini tahu, tengok kat sini OA, OB, and then OP. Tulis dulu dalam bentuk I dengan J. So macam mana nak tulis dalam bentuk I dengan J? Kita kira lah, iaitu contoh OP 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kalau ke kanan, dia punya ni positif lah untuk I dia. So untuk OP is 3I tambah 3J. So X adalah I, Y adalah J. Dan saya padam untuk buat OB pula. OB 1 dan 1, 2. Jadi kat sini adalah I tambah 2J. Okey, sebab dia ke kanan. And then untuk yang ketiga OA. OA 1, 1. So dia ke kiri, jadi negatif. Negatif I tambah J. Sebab 1J, J lah. Dan bila kita dah dapat, kita dah settle langkah pertama. And then tengok soalan nak apa. Dan baru kita tengok soalan. Okay, A ni saya skip sebab ni kita dah belajar. OP just buat ni, OP ni just magnitude 3 square tambah 3 square. Ni kita dah belajar, so saya tak proceed So kat sini kita akan dapat 3 set 2. Alright. And then OP in term of A and B. OP dalam sebutan A dan B. Ini yang saya cakap tu. Kita tak nak tulis dalam bentuk I dengan J. Kita nak buat dalam A and B. And ini adalah straightforward, iaitu dia minta OP. OP dah ada kat sini. 3I tambah 3J. So saya buat jalan kira kat sini. OP adalah 3I dengan 3J. Saya buat dalam bentuk kolom vektor, mudah sikit. And then kita tak tahu dia nak guna berapa banyak A. A adalah OA ni, B adalah OB ni. Kita tak tahu nak guna berapa banyak A, berapa banyak B. Sebab tu kita akan buat 3, 3, which is OP, bersamaan berapa A. Ni berapa A, kita akan buat A. Lepas tu dalam bentuk negatif 1 and 1 tambah berapa B. Kat sini B, iaitu B kita tak tahu berapa kita nak. And then 1, 2. Dan dari sini kita akan dapat dua persamaan serentak, iaitu yang atas dengan yang atas. Iaitu kat sini 3, negatif 1, 1. Persamaan pertama 3, 1, 2. Persamaan kedua. So saya tulis kat sini 3 bersamaan negatif A tambah B. And then persamaan kedua
adalah 3 bersamaan A tambah 2B. Ni bersamaan kedua. So ni selesaikan bersamaan serentak lah. Yang ni kita dah belajar, which is kalau kat sini saya boleh guna tambah. So kat sini 6 bersamaan 3B. So B bersamaan 2. Jadi saya gantikan nak cari nilai A, saya akan dapat, saya buat kat sebelah ni, iaitu 3 bersamaan negatif A tambah B, persamaan pertama. So B dah dapat 2 bersamaan 3. So A bersamaan 2 tolak 3 bersamaan negatif 1. So bila dah dapat, kita selesai yang kedua. And then ketiga pun dah selesai. Tinggal nak buat kesimpulan jawapan, iaitu A kita dah ada, B dah ada. Jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini. OP adalah bersamaan negatif A tambah 2B. Sebab kita dah dapat kat sini B2, A negatif 1. So ganti sahaja, akan dapat ni jawapan dia lah. Alright. Ini adalah kalau dia dari origin. Kita buat terus OP. And then now, soalan kedua. Okay, ini soalan dia. Ini yang saya dapat dari Telegram tadi. So kita tengok kat sini. Step still sama, iaitu pertama, tulis semua vektor dalam bentuk I dan J. Jadi kat sini step pertama saya tulis 1. Kita ada OA, OB, OA, OB, and then OP dengan OQ lah. OP, kita semua ambil dari origin. OQ. So macam nak kira, kita buat satu-satu lah, iaitu OA kita buat kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So kita dapat untuk OA adalah 4I tambah 2J. Dia ada cara lain lagi tau, tapi saya suka guna cara ni. And then B. B adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kat sini kena ingat dia ke kiri jadi negatif. So kat sini negatif 3I tambah 3J. And then OP. OP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ke kanan dan ke atas, jadi dia adalah positif 22, 9I tambah 9J. And then OQ. OQ ke kiri pula, which is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ke kiri 5 kali, negatif 5I. Ke atas 8, 8J. So kita dah ada soalan ni. Jadi untuk OP ni saya tak buat sebab cara dia sama je macam tadi, which is kita tengok OP and then buat balik lah cara sebutan dia dalam X and Y. So sekarang saya nak buat wakilkan dulu, which is OA ni X. Ni X. And then OB ni Y. Okay. And then saya nak buat yang nombor 2 ni, PQ. So PQ adalah bersamaan. Ni nampak tak? Dia bukan dari origin. So kalau bukan dari origin, dia tak start dari kosong, dia start dari P kat sini. Kita kena guna balik konsep yang hari tu, belakang tolak depan. So belakang tolak depan, saya akan dapat dari origin, which is OQ tolak OP. Ni tolak. So OQ tolak OP saya ambil je lah atas ni, which is OQ saya tulis dalam kolom vektor negatif 5, 8 tolak OP 9, 9. Jadi saya akan dapat kat sini negatif 14 and then negatif 1. So ini adalah PQ.
Lepas saya dapat vektor yang dia nak, which is PQ, saya dah buat step yang kedua. Alright, tapi saya belum bentukkan persamaan lah. Dia buat dia tak straightforward lah sekarang ni. Dan saya nak bentukkan persamaan. Saya dah bentukkan vektor yang dikehendaki dan bentukkan persamaan serentak. Untuk bentukkan persamaan serentak, dia nak dalam bentuk X and Y. Soalan minta dalam bentuk X and Y. So dalam bentuk X and Y, ini adalah X and Y. Kita tak tahu berapa yang kita nak. Berapa yang kita nak X, berapa yang kita nak Y. So kita tulis balik, iaitu PQ negatif 14, negatif 1 bersamaan X yang kita tak tahu berapa kita nak, tapi kita ada 42. Saya tukar semua dalam bentuk kolom vektor, senang sikit. Tambah Y pun kita tak tahu berapa kita nak, iaitu negatif 3, 3. Kita ada dia punya vektor. Then saya buat dua persamaan, iaitu macam tadi, atas-atas, bawah-bawah. So saya akan dapat kat sini negatif 14 sama dengan 4x tolak 3y, and then persamaan kedua akan dapat negatif 1 sama dengan 2x tambah 3y. Ni persamaan kedua. And then selesaikan persamaan serentak lah, which is kat sini kalau nak selesaikan, ni akan jadi tambah. So negatif 14 tambah dengan negatif 1 dapat negatif 15 sama dengan 4 tambah 2 6x, and then negatif 3 tambah 3 akan dapat kosong. So x bersamaan negatif 15 per 6 akan dapat negatif 5/2. Okey, so dapat untuk X. Dan gantikan dalam mana-mana. Saya ambil gantikan dalam yang kedua. Negatif 1 bersamaan 2. Negatif 5/2 tambah 3y. So ni lebih kepada algebra lah. Negatif 5/2 darab 2 boleh cut. So kat sini dapat negatif 1 sama dengan negatif 5 tambah 3y. So 3y bersamaan 5 tolak 1 4. So y bersamaan 4/3. So dapat kat sini y sama dengan 4/3, x sama dengan negatif 5/2. Jadi baru buat kesimpulan, iaitu step yang ketiga, selesaikan persamaan serentak dan buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah PQ bersamaan negatif 5/2x tambah 4/3y. Okey, so ini adalah jawapan akhir dia. Okey, so hopefully saya dapat bantu sikit siapa-siapa yang masih belum faham pasal nak cari ratio ni. Okey, so sampai situ saja saya tambah bagi bab ni. InsyaAllah nanti saya sambung balik pembelajaran live minggu ni. So jangan lupa follow FB dengan Insta. Saya letak dekat description semua link. Okay, bye. Assalamualaikum.